Rakyat di negara ini harus menyedari bahawa politik berbentuk kebencian bukan politik yang berlandaskan Islam. Rakyat mesti memahami bahawa politik kebencian banyak menghasilkan sesuatu yang memberi kesan negatif. Ini adalah hasil daripada kempen kebencian yang ditanamkan oleh Perikatan Nasional dan khususnya PAS yang mengisytiharkan orang-orang ini sebagai musuh Islam, orang-orang ini mencabar Islam dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak berkongsi soal politik Islam, politik kebencian yang dibawa oleh Parti PAS, Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Itulah yang mereka duk bawa sepanjang 33 bulan mereka memerintah Malaysia, sehingga hari ini mereka bawa politik kebencian, politik perpecahan, politik nak mengasingkan antara orang-orang Islam sendiri, politik yang nak mengasingkan rakyat Malaysia. Mereka tak fikir soal perpaduan. Politik Islam bukannya jenis bermain sentimen seperti yang dibuat oleh Parti Bersatu dan Parti PAS. Inilah kebencian yang mereka bawa ni. Aku akan berkongsi ucapan Khalid Samad dan dia ulas soal Parti PAS ni. Sebab Khalid Samad ni bekas kepimpinan Parti PAS. Khalid Samad dapat menilai Parti PAS sewaktu arwah Tok Guru Nik Aziz, arwah Ustaz Fadino dan juga waktu tu politik Islam yang macam mana yang dibawa oleh dua orang Tok Guru ni dan dengan Tok Guru Hadi Awang hari ni. Tok Guru Hadi Awang hari ni macam mana dia bawa politik dia dan politik Islam yang dikata Islam tu politik Islam yang macam mana dia bawa sekarang ni. Tak nampak langsung politik perpecahan. Apa yang dia bawa bukan politik Islam. Nampak sangat-sangat jelas tunggangan Islam yang dia buat. Tunggangan agama Islam, tunggangan ayat-ayat Quran. Untuk kononnya dialah yang terpaling Islam, dialah terpaling berusaha demi agama Islam, dapat kuasa haram penjadah apa pun mereka tak buat. Haram apa pun mereka tak buat lah. Semua nak dapatkan kekuasaan saja. Sebab apa? Mereka pernah duduk di dalam kerajaan. Mereka pernah dapat peruntukan kerajaan. Setelah puluhan tahun tak dapat peruntukan, tiba-tiba berjuang di dalam politik, dapat jadi kerajaan dengan cara tebuk atap, dengan cara khianat, dengan cara menjatuhkan kerajaan dan dia kumpul SD dan dia tubuh kerajaan. So 18 orang tu pernah rasa nikmat kekuasaan, nikmat peruntukan 4 juta setahun zaman Perikatan Nasional. So, sebab tu nak berusaha mendapatkan peruntukan tu juga, nak mendapatkan jadi menteri, nak mendapatkan kekuasaan. Sebab mereka, contoh macam kita lah. Kita pernah berkahwin, kita pernah rasa nikmat kahwin, tiba-tiba kita jadi bujang balik. Of course lah kita akan nak berkahwin lagi. Sebagai contoh lagi, kita pernah kaya, kita pernah ada duit banyak. Betul, tiba-tiba kita jatuh miskin. Of course, kita nak berjuang balik, kita nak bangkit balik, kita nak rasa kenikmatan kekayaan yang pernah kita dapat tu. So, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Khalid Samad soal politik kebencian Parti PAS ni. Sekali lagi aku ulang, PAS bukan bawa politik Islam. Dia bawa politik perpecahan di dalam Islam. Jom sama-sama kita dengar. Politik Islam bukannya bermain sentimen seperti dibuat PAS Bersatu. Rakyat di negara ini harus menyedari bahawa politik berbentuk kebencian bukan politik yang berlandaskan Islam, kata Khalid Abdul Samad. Pengarah komunikasi amanah itu berkata, rakyat mesti memahami bahawa politik kebencian banyak menghasilkan sesuatu yang memberi kesan negatif. Ini adalah hasil daripada kempen kebencian yang ditanamkan oleh Perikatan Nasional dan khususnya PAS yang mengisytiharkan orang-orang ini sebagai musuh Islam, orang-orang ini mencabar Islam dan sebagainya. Ya, sedangkan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh beliau adalah sekadar memberikan cadangan, ya, bukan dia nak paksa, tapi dia memberikan satu cadangan. Bagi pandangan dia, kalau nak dibincang berhubung dengan soal perlembagaan, kuasa DUN, kompetensi dan sebagainya, untuk membincangkan tentang peranan dan kedudukan undang-undang Islam dan sebagainya, kita kena jawab cadangan itu
yang dikemukakan dengan hujah-hujah yang tertentu dengan hujah-hujah kita lah. Ya, bukan kita bila orang kata kita nak buat sesuatu, dah cadangkan buat sesuatu, kita jawab dengan kekerasan. Golongan yang menjawab dengan kekerasan ini biasanya kerana mereka tidak ada hujah. Apa yang dia nak mereka terima tak kalau tahu macam mana nak hujah balik, dan oleh kerana itu mereka bertindak dengan di luar undang-undang, dengan keganasan, dan inilah apa yang kita kena berhati-hati supaya politik kebencian yang dimainkan oleh PAS dan oleh Perikatan Nasional ini kita boleh tamatkan. Rakyat mesti kita wajib tamatkan bahawa politik kebencian depa ni yang banyak menghasilkan perbalahan dan pergaduhan, dan negara boleh berpecah belah hasil daripada pendamaian, perpaduan sebegitu. Politik perpecahan akan berlaku, Malaysia akan menjadi huru-hara, bergaduh sana. Perpaduan dah hilang lah waktu tu. Kalau PAS memerintah, kalau PAS terus dengan cara dia, dengan perbuatan dia, dengan cara keras dia, macam mana orang Islam nak mendekati agama Islam? Kita Islam ni, tujuan kita dihidupkan ni, apa tujuan? Cuba kita fikir. Kenapa Allah lahirkan kita di atas muka bumi ni? Tambah-tambah pula kita dilahirkan sebagai seorang manusia yang beragama Islam. Bila kita dah berumur, bila kita dah umur 20, 30, 40, 50 dan kita belajar soal-soal agama. Dan tanggungjawab kita ni, kita perlu menyampaikan. Kita perlu sampaikan dakwah kita. Kita perlu menceritakan soal agama kita. Itu yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan. Tunjuk akhlak yang baik, adab yang baik. Nombor satu yang diturunkan kepada Rasulullah, apa dia? Adab. Adab kita lah yang akan menarik minat orang-orang bukan Islam, orang-orang yang tak kenal Islam kepada agama Islam. Orang akan berfikir, sebab apa dia ni baik sangat? Sebab apa akhlak dia ni baik sangat? Sebab apa percakapan dia baik sangat? Orang akan suka sebab percakapan dia, adab dia, budaya dia, cara dia. Tetapi dengan cara mengkafir harbikan seseorang, mengkafirkan, menerakakan, terus hantam, hanyak. Orang Islam pun tak suka cara hang. Orang, tambah orang bukan Islam, of course lah. Tambah orang Islam lagi tak suka kat hang. Sebab tu, aku akan bawa satu lagi, nanti aku akan buat satu video menceritakan seorang ustaz ni mu'alaf. Dia berdakwah, dia ni daripada Cina masuk ke dalam agama Islam. Jadi dia ni menyampaikan dakwah bukan dalam Malaysia saja. Dia pergi sampai ke luar negara menyampaikan dakwah soal Islam. Tetapi dia kata yang berbezanya untuk dakwah kepada orang-orang bukan Islam di dalam Malaysia, Allahu Akbar, depa cukup takut kepada agama Islam. Depa cukup, orang-orang bukan Islam di dalam Malaysia cukup takutnya terhadap agama Islam. Tambah-tambahan pimpinan politik yang duk menyampaikan agama Islam, terutama yang mereka takut sebab daripada orang-orang politik. Orang-orang agama yang duk menyampaikan hak yang duk berpolitik dan menyampaikan agama di dalam politik, itulah yang menyebabkan orang bukan Islam takut dengan agama Islam. Berbeza dekat negara seperti mana yang dia kata daripada Jepun, daripada negara-negara lain kan. Dia pergi sampaikan dakwah, depa boleh dengar. Depa boleh dengar penyampaian orang Islam terhadap orang bukan Islam tu. Kan berbeza dengan Malaysia. Nak kalau ni dengan Islam, tak mau. Tambah-tambah pula depa cukup takut kalau anak depa masuk Islam. Sebab tu Islam ni betapa mudahnya Islam, kan? Nama tak perlu tukar. Sebab Cina ni nak abang ping apa? Dia ada keturunan dia. Di dalam nama depa ada keturunan. Qing ke, Li ke, ataupun Lim ke apa ke, dia ada keturunan dia, nama keturunan tu tak boleh buang. Kan kalau di dalam Cina lah. Sebab tu orang-orang yang bukan orang mu'alaf yang masuk Islam, kalau daripada Cina dia akan ada nama dia. Nama asal keturunan dia. Kan? Seperti Abid Liu, keturunan Liu. Lepas tu siapa dia lagi? Aku ni bila aku nak sampaikan macam ni, aku lupa lah.
Kan, aku pasal lah ada seorang ustaz yang aku dah tengah cerita ni pun dia pun cerita juga. Kan, dia pernah mau apa? Tak aku pun lupa tu ya. Cari lagi kau ingat balik Kau boleh tengok lah kawan-kawan mualaf yang masuk Islam. Nama keturunan dia mesti ada. Sebab apa? Sebab nak memudahkan ahli ulama apa semua ni daripada membincangkan soal ni dan mengekalkan nama keturunan dia. Walaupun nama dia nama baik, kan, nama di dalam Islam baik, tapi belakang tu akan ada nama keturunan dia juga. Untuk apa? Untuk nak menyampaikan Islam ni mudah, Islam ni lembut, Islam ni bukan di dalam kekerasan. Kan? Islam ni mudah semudah-mudahnya, tapi yang menyusahkan, yang menakutkan adalah orang-orang agama yang berpolitik dan sambil berpolitik dia menyampaikan agama mengikut kekerasan. Itu yang mengakibatkan orang-orang bukan Islam ni takut nak ambil gambar. Aku pernah jugalah, beberapa tahun lepas, aku pernah tanya seorang orang India. Sajalah kan, aku tanya lah. You ni ada tahu ke soal Islam? Weh, ada tahu mah, I punya rumah dekat dengan surau kan. Dia cerita kadang-kadang duk ada ceramah apa. Dia pun dengar juga. Tapi bila macam kita tahu dia duk dengar ceramah kadang-kadang daripada luar rumah dia apa kan. Aku pun tanya, you ada berminat dengan Islam lah? Bila you mau masuk Islam? Oh, tak mau. Kira macam dia kata kira macam dia ni takut lah. Takut kan. Lepas tu bila aku tanya lagi, dia dah tak mau jawab lah. Kan? Tapi dia cakap, tak mau, takut. Kan? Itu saja last jawapan yang dia bagi. Lepas tu dia tutup cerita tu, terus dia belah daripada depan aku. Itu India yang berumur lingkungan 50-an adalah. Itu dalam 5 tahun lepas lah. Itu cuba tengok bila masuk bab Islam sikit dia dah takut. Sebab apa dia takut? Kalau betul-betul lah kita ni pada aku lah kan. Kita duk nak belajar agama ke apa. Kalau boleh janganlah kita belajar dengan orang-orang politik. Orang-orang agama yang berpolitik. Of course dia akan gunakan dalil untuk kita ni sokong parti dia. Dia akan guna ayat-ayat Quran, dia akan guna hadis-hadis supaya kita ni duduk bersama dengan parti yang dia sokong. Kalau boleh kita pergi carilah ustaz-ustaz yang tak berpolitik, yang menyampaikan agama A sampai Z tak ada kaitan dengan politik. Walaupun dia menceritakan tajuk-tajuk politik, tapi dia tu bukan orang politik. Sebab of course dia akan nak jemaah-jemaah dia ikut bersama dengan dia, hidup dengan kumpulan sekian. Padahal kumpulan dia pun kalau dapat kuasa, tak buat pun kerja-kerja agama. Tidak memperjuangkan pun agama. Dia tak gubal pun undang-undang untuk agama Islam. Dia tak buat pun. Malah rasuah dia senyap. Sebab curi-curi duit, pemimpin-pemimpin hak curi duit pun dia senyap. Itulah yang ada di dalam parti PAS. Parti yang kononnya memperjuangkan agama dengan cara kekerasan, dengan main sentimen-sentimen Melayu. Lah apa pun tak ada. Apakah jasa parti PAS terhadap negara kita? Kita nak tanya lagi, apakah jasa Hadi Awang untuk negara kita? Habaq mai di komen. Terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.